2.13 pagi, 2 minggu selepas pengebumian Jalil Hamid. Aku masih ingat bunyi kipas siling tua itu berputar perlahan di hujung lorong rumah sambil lampu kecil dekat dapur berkelip, seolah-olah tidak cukup tenaga untuk terus menyala. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi sampai bunyi sudu yang belum dibasuh di sinki pun terasa seperti sesuatu sedang memerhati dari jauh. Dan ketika semua orang di dalam rumah sudah mula cuba melupakan beberapa hari paling berat dalam hidup mereka, telefon lama yang dikatakan milik Jalil tiba-tiba menyala sendiri di atas meja kayu berhampiran tingkap yang tidak pernah dibuka sejak hari terakhir beliau dilihat duduk di situ, tiada siapa menyentuhnya. Sekurang-kurangnya, itulah yang diceritakan oleh salah seorang ahli keluarga menurut beberapa sumber terdekat. Tetapi ikon rakaman suara pada skrin masih bergerak perlahan, seperti ada sesuatu yang belum berhenti dirakam. Aku tidak tahu sama ada itu benar atau sekadar cerita yang mula tersebar selepas ramai wartawan datang bertanya terlalu banyak soalan. Namun malam itu, suasana rumah berubah sepenuhnya. Ada yang mula bercakap perlahan, ada yang mengelak menjawab panggilan media, malah menurut satu sumber lain, seorang saudara terdekat dikatakan terus menutup pintu bilik arwah selepas terdengar bunyi notifikasi pendek muncul dari dalam. Walaupun telefon itu sudah dibawa keluar beberapa jam sebelumnya. Dan yang paling mengganggu aku bukan rakaman itu, tetapi perkara-perkara kecil yang masih tertinggal, seolah-olah masa di rumah itu tidak bergerak sejak hari beliau pergi. Sepasang selipar lama masih berada tepat di depan pintu bilik. Jaket coklat yang biasa dipakai, Jalil masih tergantung dengan bau minyak wangi yang semakin pudar bercampur bau teh lama yang tertinggal dalam cawan di tepi sofa. Langsir ruang tamu tidak berubah kedudukan. Malah ada yang percaya abu rokok lama dalam bekas kaca itu juga belum dibersihkan. Kerana tiada siapa sanggup menyentuh tempat beliau, selalu duduk sendirian pada lewat malam. Aku cuba meyakinkan diri bahawa semua ini cuma emosi keluarga yang belum reda. Tetapi beberapa hari selepas itu, cerita lain mula muncul sedikit demi sedikit, menurut beberapa individu yang pernah bekerja rapat dengannya. Jalil, dikatakan, pernah menerima beberapa panggilan misteri beberapa minggu sebelum kematiannya, panggilan yang tidak pernah dijawab di depan sesiapa, dan setiap kali telefon berbunyi, wajahnya berubah seperti sedang mengingati sesuatu yang tidak mahu diceritakan kepada orang lain. Tidak ada siapa berani mengesahkan perkara itu, malah ramai memilih untuk diam apabila nama beliau disebut di luar kamera. Seolah-olah ada sesuatu yang terlalu berat untuk dijelaskan. Dan sampai sekarang, aku masih teringat satu. Perkara paling aneh malam itu, ketika semua orang sedang berdiri di ruang tengah memandang telefon lama tersebut, bunyi rakaman pendek itu tiba-tiba berhenti sendiri. Skrin kembali gelap, dan dari hujung lorong rumah yang malap, kedengaran bunyi pintu bilik bergerak perlahan, seperti baru sahaja dibuka beberapa inci sebelum tertutup semula, tanpa sesiapa berada di situ. Hari pertama selepas semua orang pulang dari tanah perkuburan, rumah Jalil Hamid masih dipenuhi bau bunga putih yang mula layu perlahan di ruang tamu. Aku berjalan perlahan dari dapur ke lorong utama, sambil cuba membiasakan diri dengan sunyi yang terasa terlalu tebal. TV yang biasanya dibiarkan menyala, walaupun tiada siapa menonton kini, terus gelap sepanjang malam. Hanya bunyi jam dinding lama berhampiran rak buku yang kedengaran terlalu kuat setiap kali jarumnya bergerak. Tik, tik, tik. Sampai ada waktu aku rasa seperti seluruh rumah sedang mengira sesuatu yang belum selesai. Kerusi kayu, tempat Jalil selalu duduk menghadap tingkap, juga masih berada dalam keadaan sengit sedikit,
ke arah luar rumah, tiada siapa mengubah kedudukannya. Menurut seorang ahli keluarga, setiap kali mereka cuba mengalih kerusi itu, beberapa jam kemudian kerusi tersebut dikatakan kembali menghadap arah yang sama. Aku tidak tahu sama ada itu kebetulan atau cuma ingatan yang bermain dalam kepala orang-orang yang masih belum menerima kehilangan tersebut. Tetapi semakin hari berlalu, suasana dalam rumah itu semakin sukar dijelaskan. Hari ketiga selepas majlis tahlil terakhir, seorang jiran yang tinggal beberapa rumah dari situ dikatakan terdengar bunyi pintu pagar dibuka sekitar lewat malam, walaupun lampu luar rumah tidak pernah dinyalakan. Apabila dia menjenguk melalui tingkap, halaman depan kosong, cuma lampu dapur menyala samar dan langsir ruang tamu bergerak sedikit, seperti baru disentuh angin, sedangkan malam itu hampir tiada angin langsung. Cerita itu mula tersebar perlahan-lahan di kawasan kejiranan, namun ramai memilih untuk tidak bercakap terlalu banyak kerana menghormati keluarga. Hari ketujuh pula, suasana menjadi lebih aneh. Menurut bekas pembantu peribadi Jalil yang pernah datang mengambil beberapa fail lama kerja beliau, lelaki itu dikatakan masuk ke bilik kerja arwah sekitar petang dan keluar semula kurang 5 minit. Kemudian dengan wajah pucat sebelum meminta orang lain masuk bersama. Menurut satu sumber terdekat, dia mendakwa meja kerja Jalil masih berada dalam keadaan sama seperti 2 minggu lalu. Pen biru masih terbuka, cermin mata masih di atas skrip lama, malah secawan teh yang sudah meninggalkan kesan kering di tepi meja juga belum disentuh. Tetapi yang membuatkan dia berhenti bercakap seketika ialah rakaman suara pendek dalam telefon lama itu dikatakan bertambah satu fail baru. Walaupun telefon tersebut sudah kehabisan bateri sejak hari pengebumian. Tiada siapa dapat mengesahkan perkara itu. Namun sejak hari tersebut, beberapa ahli keluarga mula mengelak tidur di bilik berhampiran ruang kerja Jalil. Seorang cucu pula menurut cerita saudara mara, enggan masuk ke ruang tamu selepas maghrib kerana mendakwa kerusi datuknya selalu nampak macam ada orang baru bangun dari situ. Budak itu tidak menangis. Dia cuma bercakap perlahan sebelum terus berjalan keluar ke dapur sambil memegang erat tangan ibunya. Dan pada hari ke-14, rumah itu terasa berbeza sepenuhnya. Bunga-bunga takziah mula mengering. Bau teh lama bercampur habuk dan minyak kayu memenuhi lorong sempit menuju ke bilik tidur. Seorang bekas rakan produksi yang pernah bekerja dengan Jalil datang sebentar malam itu untuk menyerahkan beberapa gambar lama penggambaran. Tetapi dia dikatakan terus diam apabila terdengar bunyi radio kecil di dapur tiba-tiba menyala sendiri dengan suara penyampai lama yang samar-samar sebelum kembali hilang dalam bunyi statik. Tiada siapa bercakap selepas itu, hanya bunyi jam dinding yang terus berdetik dalam rumah yang semakin hari semakin membuat semua orang merasa seolah-olah ada sesuatu yang belum pernah benar-benar diceritakan. Malam itu, sekitar selepas jam 11, hujan turun perlahan di luar rumah, sementara lampu dapur masih dibiarkan terbuka separuh. Dan menurut seorang individu yang dikatakan berada di situ ketika kejadian berlaku, fail rakaman yang sebelum ini hanya dianggap gangguan biasa akhirnya dibuka semula. Selepas beberapa hari, tiada siapa berani menyentuh telefon lama tersebut. Aku masih ingat bagaimana dia menggambarkan suasana ketika itu. Tiada siapa bercakap. Hanya bunyi hujan jatuh atas bumbung zinc belakang rumah dan bunyi kipas lama yang berpusing tidak sekata di ruang makan. Telefon itu diletakkan atas meja tanpa sesiapa benar-benar mahu mendekat. Seolah-olah semua orang sedang menunggu orang lain untuk menekan butang main terlebih dahulu. Dan apabila rakaman itu bermula, beberapa saat pertama hanya kedengaran bunyi nafas perlahan bercampur bunyi seperti kerusi digeser sedikit. Kemudian,
Menurut beberapa sumber terdekat, terdengar batuk pendek yang sangat lemah sebelum satu suara lelaki, yang dipercayai mirip suara Jalil Hamid bercakap perlahan, seolah-olah cuba menahan sakit. Tetapi, tiada siapa pernah mengesahkan isi sebenar rakaman tersebut. Kerana orang yang mendengarnya dikatakan terus menutup telefon sebelum audio itu habis dimainkan. Seorang ahli keluarga malah dikatakan menggigil ketika memegang telefon hingga hampir terjatuh ke lantai. Tangannya tidak berhenti bergetar walaupun rakaman sudah dihentikan. Dan apa yang membuat suasana menjadi semakin tidak tenang ialah, menurut cerita salah seorang saudara, sebelum audio dipadam semula, ada satu ayat pendek yang sempat didengari separuh sahaja. Kalau perkara itu berlaku, jangan biarkan mereka, sebelum suara tersebut tenggelam dalam bunyi nafas kasar dan gangguan statik yang panjang, tidak ada siapa tahu siapa mereka. Tidak ada siapa tahu apa yang dimaksudkan dengan perkara itu. Malah, sehingga sekarang, ramai yang memilih untuk mengatakan mungkin rakaman tersebut cuma suara lama yang tersimpan tanpa sengaja atau rakaman kerja yang belum dipadam. Tetapi, sejak malam itu, tiada siapa dalam rumah tersebut mahu mendengar fail itu untuk kali kedua. Menurut seorang bekas pembantu produksi yang pernah bekerja rapat dengannya, telefon tersebut terus dimatikan dan dibungkus dalam kain sebelum disimpan semula ke dalam laci meja. Dan setiap kali wartawan cuba bertanya tentang rakaman misteri itu, jawapan yang diberikan sentiasa berubah-ubah. Ada yang kata mereka tidak pernah dengar apa-apa. Ada yang hanya diam sambil mengalihkan pandangan. Dan dalam semua kekeliruan itu, kepala aku mula dipenuhi bayangan Jalil yang sangat berbeza daripada suasana menyeramkan dalam rumah. Sekarang, aku masih teringat beberapa tahun lalu ketika beliau masih sihat, berjalan laju di belakang pentas sambil ketawa besar dengan kru penggambaran. Suara beliau selalu paling kuat ketika semua orang penat, menunggu lampu studio siap dipasang. Menurut ramai rakan artis, Jalil bukan jenis yang suka menunjukkan kesedihan. Depan orang, dia akan terus bergurau, walaupun jadual penggambaran tamat lewat pagi. Malah ada yang masih ingat bagaimana beliau menyanyi perlahan lagu lama P. Ramli di belakang set, sambil menepuk bahu juru kamera yang hampir tertidur. Cahaya lampu studio memantul pada wajahnya, orang sekeliling ketawa, dan tiada siapa menyangka beberapa tahun kemudian, nama yang pernah memenuhi kaca televisyen itu kini disebut dalam nada perlahan di dalam rumah yang semakin sunyi setiap malam. Kadang-kadang aku sendiri tertanya, bagaimana seseorang yang dahulu begitu hidup di depan kamera boleh meninggalkan rasa takut yang begitu besar hanya melalui satu rakaman pendek yang tidak pernah pun dipastikan kebenarannya, dan yang paling sukar dilupakan, menurut seorang individu yang berada di ruang tamu malam itu, selepas telefon dimatikan, bunyi seseorang batuk perlahan, dikatakan masih sempat kedengaran beberapa saat dari arah lorong gelap menuju bilik kerja Jalil, sebelum seluruh rumah kembali diam seperti tiada apa pernah berlaku. Selepas malam rakaman itu didengari, aku mula sedar ada terlalu banyak perkara kecil yang selama ini nampak biasa mula terasa seperti saling berkait antara satu sama lain. Bukan sesuatu yang besar seperti dalam filem, tiada kejar-mengejar, tiada rahsia luar biasa, cuma cebisan-cebisan kecil kehidupan harian Jalil Hamid yang tiba-tiba kelihatan berbeza apabila dikenang semula satu persatu. Menurut seorang kenalan lama, beberapa hari sebelum beliau dikhabarkan semakin lemah, Jalil dikatakan pernah membatalkan satu janji temu makan malam pada saat akhir tanpa penjelasan panjang. Itu bukan sifatnya, kerana orang yang mengenalinya tahu beliau sangat sukar menolak pertemuan, terutama dengan rakan lama industri.
Tetapi malam itu beliau hanya menghantar pesanan pendek, mengatakan lain kali saja. Dan selepas itu telefon terus tidak dapat dihubungi hingga keesokan pagi. Pada mulanya tiada siapa memikirkan apa-apa. Namun selepas semua yang berlaku, mesej ringkas itu mula disebut semula. Dalam nada perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang cuba difahami. Kemudian ada pula cerita tentang sekeping nota kecil ditemui berhampiran meja sisi katilnya, bukan surat dramatik. Cuma tulisan pendek atas kertas lama yang sebahagiannya sudah terkena kesan air. Menurut sumber terdekat keluarga, tulisan itu terlalu kabur untuk dibaca sepenuhnya, tetapi ada satu baris yang dikatakan masih jelas. Jangan biarkan pintu itu terbuka malam-malam. Tiada siapa tahu pintu mana yang dimaksudkan. Dan keluarga juga tidak pernah mengesahkan kewujudan nota tersebut. Namun sejak cerita itu tersebar, ramai mula mengingati bagaimana Jalil beberapa bulan sebelum itu sering mengunci bilik kerjanya. Walaupun beliau cuma berada di dalam beberapa minit, seorang pembantu lama pernah bercerita bahawa beliau pernah cuba masuk untuk meletakkan fail. Tetapi Jalil tiba-tiba keluar dari bilik dengan wajah sangat serius sebelum meminta semua orang meninggalkan ruang atas rumah lebih awal malam itu. Nada, suaranya tidak marah. Cuma terlalu perlahan sampai membuat orang lain terus diam tanpa bertanya apa-apa. Dan semakin aku mengingat kembali semua itu, semakin banyak perkara kecil mula terasa aneh. Aku teringat satu malam, ketika makan bersama beberapa kenalan. Jalil yang biasanya paling banyak bercakap, tiba-tiba diam lama sambil memandang keluar balkoni restoran. Lampu bandar Kuala Lumpur waktu itu terang seperti biasa. Kereta masih bergerak di bawah, tetapi beliau terus memandang jauh, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Sebelum akhirnya bertanya satu soalan yang sehingga hari ini masih disebut semula oleh salah seorang rakan di meja tersebut. Kau pernah rasa tak, rumah boleh simpan suara orang walaupun orang tu dah tak ada? Semua orang ketawa kecil waktu itu kerana menyangka beliau sekadar bergurau. Jalil sendiri selepas itu tersenyum dan menukar topik perbualan. Namun selepas kematiannya, ayat tersebut mula terasa lain. Lebih-lebih lagi apabila beberapa individu yang pernah bekerja rapat dengannya tiba-tiba memilih untuk tidak lagi bercakap dengan media. Seorang rakan produksi yang sebelum ini sering muncul di depan wartawan juga dikatakan terus mematikan telefon selama beberapa hari. Selepas rakaman misteri itu mula diperkatakan, menurut sumber terdekat, ada individu yang dipercayai berada di rumah. Malam rakaman itu dimainkan telah keluar secara tergesa-gesa sekitar hampir 3 pagi. Hanya memakai jaket nipis dan terus memandu pergi tanpa memberitahu sesiapa. Jiran berhampiran mendakwa nampak lampu kereta menyala lama di hujung jalan sebelum hilang ke arah lebuh raya yang hampir kosong. Tiada siapa tahu apa yang sebenarnya membuatnya pergi malam itu. Mungkin ketakutan, mungkin tekanan, atau mungkin cuma terlalu penat dengan suasana rumah yang semakin hari semakin berat untuk ditanggung. Dan yang paling mengganggu aku, semakin banyak perkara kecil mula terasa seperti petunjuk yang selama ini tidak pernah diperhatikan. Bunyi pintu balkoni yang selalu dibiarkan terbuka sedikit, cawan teh yang tidak pernah dibersihkan, panggilan terakhir yang tidak dijawab, serta satu kerusi lama menghadap tingkap yang masih kekal sengit ke arah sama seolah-olah seseorang baru sahaja bangun daripadanya beberapa minit sebelum seluruh rumah kembali diam. Semakin lama aku cuba menyusun semua perkara yang berlaku selepas pemergian Jalil Hamid. Semakin aku sedar sesuatu yang paling menakutkan mungkin bukan rakaman suara itu, bukan bunyi langkah di lorong rumah, bukan juga cerita-cerita yang mula tersebar selepas 2 minggu pengebumian. Tetapi kesunyian yang rupanya sudah lama wujud sebelum beliau pergi lagi.
Dan itulah bahagian yang paling susah untuk diterima. Kerana menurut beberapa individu yang pernah datang ke rumah itu beberapa bulan sebelum kematiannya, suasana di sana sebenarnya sudah terlalu sunyi untuk sebuah rumah milik seseorang yang pernah begitu terkenal. Aku masih teringat kata-kata seorang kenalan lama yang pernah singgah menghantar makanan suatu petang. Dia berkata, rumah itu terasa terlalu kemas, seperti rumah yang jarang benar-benar dihuni walaupun lampu sentiasa terpasang. Di meja makan hanya ada satu pinggan, satu cawan teh, dan radio kecil berhampiran peti sejuk memainkan lagu lama perlahan-lahan seolah-olah sekadar mengisi ruang kosong dalam rumah tersebut. Menurut sumber terdekat, Jalil dikatakan semakin kerap duduk bersendirian di ruang tamu pada lewat malam tanpa membuka televisyen. Hanya mendengar siaran radio sambil memegang telefon lama yang kadang-kadang berbunyi, tetapi tidak pernah benar-benar membawa perbualan panjang. Ada panggilan yang tidak dijawab. Ada mesej yang hanya dibaca tanpa balasan. Malah seseorang yang pernah bekerja dengannya mendakwa beberapa mesej terakhir Jalil kepada kenalan industri cuma menerima tanda scene sebelum perbualan, terus senyap begitu sahaja. Tiada pergaduhan besar, tiada drama terbuka, cuma jarak perlahan yang makin lama makin membesar tanpa sesiapa sedar. Dan mungkin itu yang paling menyakitkan. Kerana orang seperti Jalil pernah hidup di tengah cahaya kamera, pernah ketawa bersama kru produksi sampai lewat pagi, pernah disambut ramai orang di lokasi penggambaran, tetapi pada penghujung hidupnya, menurut beberapa cerita yang mula muncul selepas pengebumian, ada malam-malam di mana rumah itu hanya dipenuhi bunyi kipas lama, bunyi sudu berlaga perlahan dalam singki, dan suara radio yang memutarkan lagu-lagu lama ketika beliau duduk seorang diri memandang halaman gelap di luar tingkap. Aku pernah terlihat sendiri satu kotak ubat kecil atas meja sisi sofa. Beberapa pil masih tersusun rapi seperti belum disentuh selama beberapa hari. Bukan pemandangan dramatik, tetapi cukup membuat dada terasa berat. Kerana benda-benda kecil itulah yang mula menunjukkan betapa lama seseorang boleh menanggung sunyi tanpa orang lain benar-benar menyedarinya. Seorang jiran juga pernah berkata bahawa beberapa bulan sebelum pemergiannya, Jalil jarang lagi membuka pintu pagar depan rumah sepenuhnya. Kadang-kadang hanya berdiri di balkoni atas sambil memandang jalan raya yang masih sibuk dengan lampu kereta lewat malam. Beliau tidak melambai, tidak memanggil sesiapa, cuma berdiri lama sebelum masuk semula ke dalam rumah. Dan selepas rakaman, misteri itu tersebar. Ramai mula menganggap ketakutan sebenar bukan tentang apa yang didengari dalam audio tersebut, tetapi tentang kemungkinan bahawa seorang lelaki yang pernah membuat berjuta orang ketawa sebenarnya telah lama hidup dalam kesunyian yang tidak pernah benar-benar diperhatikan sesiapa. Ada satu malam yang masih bermain dalam fikiran aku sampai sekarang. Radio lama di dapur tiba-tiba memainkan lagu klasik yang pernah dinyanyikan Jalil secara spontan di belakang pentas bertahun. Dahulu, bunyinya perlahan, hampir tenggelam dalam bunyi hujan luar rumah. Dan di atas meja makan yang hanya cukup untuk seorang itu, masih ada cawan teh yang sudah sejuk bersama telefon lama yang skrin gelapnya memantulkan ruang tamu kosong. Seolah-olah seluruh rumah sedang menyimpan sesuatu yang terlalu sedih untuk dijelaskan dengan kata-kata. Malam semakin sunyi selepas semua cerita mula perlahan-lahan berhenti. Diperkatakan, tiada lagi wartawan di depan pagar rumah, tiada lagi telefon berbunyi tanpa henti seperti hari-hari awal selepas pemergian Jalil Hamid. Cuma hujan renyai yang turun perlahan atas jalan gelap di luar rumah, sementara lampu ruang tamu dibiarkan menyala separuh, seperti seseorang terlupa memadamnya. Aku berjalan perlahan
melalui lorong kecil menuju dapur sambil mendengar bunyi kereta sesekali melintas di jalan utama. Jauh di hujung malam, suara azan dari surau berhampiran mula kedengaran samar di bawah angin selepas hujan, lembut, jauh. Hampir tenggelam dalam bunyi kipas lama yang masih berputar perlahan di siling rumah itu. Dan buat pertama kali selepas 2 minggu, penuh cerita aneh dan bisikan orang sekeliling, aku mula rasa penat untuk mencari jawapan tentang rakaman, tentang nota kecil, tentang pintu yang pernah dikunci. Kerana semakin lama aku berada dalam rumah itu, semakin aku faham bahawa ketakutan sebenar mungkin tidak pernah datang daripada perkara-perkara misteri tersebut, tetapi daripada rasa kehilangan yang datang terlalu lambat. Malam itu, beberapa orang keluarga mula mengemas bunga-bunga takziah yang sudah hampir kering, kelopak putih, jatuh satu persatu ke lantai ketika seorang wanita tua perlahan-lahan mengangkat pasu terakhir keluar dari ruang tamu. Tiada siapa bercakap banyak. Cuma bunyi plastik dibuka, bunyi langkah perlahan, dan sesekali suara orang meminta kain lap dari dapur. Gambar Jalil yang sebelum ini diletakkan di atas meja kecil, berhampiran lilin juga akhirnya diangkat turun malam itu. Bingkai emasnya masih berdebu sedikit di bahagian tepi. Seorang ahli keluarga memegang gambar itu lama sebelum membawanya masuk ke bilik tanpa berkata apa-apa. Dan entah kenapa, saat itulah rumah tersebut terasa paling kosong sejak hari beliau pergi. Menurut satu sumber terdekat, ada ahli keluarga yang baru malam itu memberanikan diri membuka semula bilik kerja Jalil selepas hampir 2 minggu dibiarkan tertutup. Tiada bunyi pelik, tiada apa-apa luar biasa. Cuma bau kayu lama bercampur minyak wangi yang semakin hilang. Skrip-skrip lama masih tersusun di rak. Cermin mata masih berada atas meja. Dan kerusi yang menghadap tingkap itu akhirnya dialihkan perlahan ke posisi asal oleh seorang saudara terdekat. Tanpa sesiapa sedar, seperti semua orang akhirnya terlalu letih untuk terus takut. Dan ketika hujan semakin reda di luar rumah, seorang ahli keluarga yang sejak awal paling banyak mendiamkan diri akhirnya bersuara perlahan sambil memandang halaman gelap di depan rumah. Suaranya tidak tinggi, hampir tenggelam dalam bunyi radio dapur yang memainkan lagu lama sangat perlahan. Mungkin perkara paling menakutkan, katanya perlahan menurut mereka yang berada di situ malam itu, ialah kami fikir kami masih ada banyak masa. Selepas itu tiada siapa menyambung perbualan, cuma bunyi kereta lewat malam terus melintas di jalan besar. Air hujan menitis perlahan dari bumbung. Dan dalam rumah yang semakin kosong itu, beberapa orang mula menyedari bahawa ada panggilan yang tidak sempat dibalas. Ada makan malam yang terus ditangguhkan. Ada lawatan yang selalu dirancang minggu depan. Seolah-olah semua orang percaya, seseorang yang pernah begitu besar dalam hidup mereka akan sentiasa ada di tempat yang sama, menunggu untuk dihubungi semula. Hampir pukul 1 pagi, hujan yang turun sejak petang akhirnya berhenti meninggalkan jalan-jalan Kuala Lumpur masih basah, memantulkan cahaya lampu kuning di persimpangan kosong. Di sebuah kedai makan kecil yang belum tutup sepenuhnya, seorang pekerja muda sedang perlahan-lahan menyusun kerusi terakhir sambil menguap keletihan selepas malam yang panjang. Bunyi sudu berlaga dalam singki dapur, kedengaran sesekali bercampur bunyi motosikal yang melintas laju di jalan utama, kipas tua dekat siling, berputar perlahan sementara televisyen di sudut kedai terus menayangkan siaran ulang drama lama tanpa suara, dan berhampiran kaunter bayaran. Radio kecil yang hampir tenggelam dalam bunyi bandar tiba-tiba memainkan lagu lama yang pernah dinyanyikan Jalil Hamid bertahun dahulu. Pekerja muda itu tidak memberi perhatian sangat. Dia cuma berhenti beberapa saat sambil memandang keluar ke jalan yang masih berkilat selepas hujan sebelum kembali melipat kain lap atas meja terakhir
Di luar, dua lelaki, penghantar makanan berhenti di lampu merah sambil melihat telepon masing-masing. Sebuah teksi bergerak perlahan melewati deretan kedai yang hampir tutup, dan jauh di tingkat atas sebuah apartemen lama. Ada tingkap yang masih belum dipadamkan lampunya. Walaupun malam semakin larut, kota itu terus bergerak seperti biasa. Orang masih bekerja, masih ketawa kecil di warung mamak hujung jalan, masih tergesa-gesa mengejar waktu pulang, seolah-olah tiada apa benar-benar berubah. Dan di suatu tempat yang tidak ramai lagi bercakap tentangnya, sebuah rumah lama masih berdiri dalam keadaan terlalu sunyi. Bunga-bunga takziah sudah dibuang. Gambar di ruang tamu sudah diturunkan. Radio dapur sudah lama dimatikan. Cuma di hujung lorong tingkat atas, menurut beberapa sumber terdekat, masih ada sebuah bilik yang jarang dibuka sejak malam. Rakaman itu didengari buat kali terakhir. Tiada siapa tahu sama ada file audio tersebut masih wujud atau sudah dipadam. Tiada siapa benar-benar pasti apa yang sebenarnya pernah didengari malam itu, kerana setiap orang yang berada di rumah tersebut seolah-olah membawa versi cerita yang berbeza. Dan mungkin itulah sebabnya tiada sesiapa mahu bercakap terlalu banyak lagi. Hampir jam 1.20 pagi, pekerja kedai makan tadi akhirnya memadam lampu luar satu persatu sebelum menarik pintu besi. Separuh tertutup, lagu lama di radio juga perlahan-lahan tenggelam dalam bunyi statik sebelum hilang terus di jalan yang masih basah. Beberapa motosikal terakhir terus memecut meninggalkan percikan air kecil di belakang tayar. Dan entah kenapa, di tengah kota yang masih belum tidur itu, terasa seperti masih ada seseorang sedang duduk sendirian dalam cahaya malap sebuah bilik, memandang telefon lama yang tidak lagi berbunyi. Tanpa sesiapa cukup berani untuk menekan butang play sekali lagi,